Nak tunggu sekolah agama kita betulan tak sekolah agama sampai sudah tak jadi ustaz, tak gitu. Penceramah nasional peringkat kebangsaan pun berapa ramai bukan sekolah agama. Malah sebut nama. Saya ingat 3-4 orang. Hak bukan sekolah agama, bukan produk sekolah Arab, sekolah menengah biasa, sekolah sains, sekolah menengah kebangsaan. Baik tu adik-adik jangan ingat saya sekolah menengah je tak boleh jadi ustaz. Jangan. Berapa ramai penceramah adalah sekolah menengah biasa. Hak sekolah agama belum tentu lagi. Belum tentu lagi jadi penceramah, jadi ulama, belum tentu. Sebab itu ngaji. Kita belajar ni tuan-tuan, ilmu ni bukan kira umur. Terus bersemangat mengaji ni lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi. Itulah sifat orang mengaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna fahman wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil mubin wa ja'alna minal mukhlasin al-mukhlisin. Allahumma iftah lana kulla khair min kulli khair fi kulli khair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, berikan kepada kami kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilham para malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, dan cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Terima kasih Yang Berusaha Cikgu Haji Mustafa bin Ismail selaku pengacara majlis. Yang bahagia Datuk Seri Dr. Ahmad Razif bin Abdul Rahman. Yang saya hormati juga tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadratul mukarramin. Maaf jika tak disebut nama kesemuanya. Mana yang besar kot tak diimbau gelar, yang patut tak dipatutkan, yang tua tak dituakan, yang beradat tak diadatkan, yang dahulu dikemudiankan, yang datuk dengan pangkatnya, yang alim dengan ilmunya, yang penghulu dengan ulunya. Saya doakan moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan malam ini sempena dengan sambutan Maulidur Rasul, dan saya diminta membahaskan satu tajuk. Ini bagus tajuknya, iaitu ibrah dari sudut pendidikan. Kita banyak bercerita dan mendengar ceramah syarahan tentang pengutusan Nabi SAW. Cerita-cerita tentang peribadi Nabi, akhlak Nabi, sifat Nabi, macam-macam kita dah dengar. Cuma malam ni kita nak undur balik ke belakang. Apa sebab, tujuan utama Allah Ta'ala mengutuskan Nabi? Apa sebab? Allah utuskan Nabi ni atas dasar kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah cinta kepada kita lebih pada mak ayah kita cinta kita. Allah sangat cinta kepada makhluknya. Maka cara Allah tunjukkan kecintaannya pada kita, diutuskan seorang Nabi khusus untuk kita. Dan apa kerja Nabi ini? Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah
wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dalam ayat ini kata ulama tafsir, jelas Allah Ta'ala sebut tujuan utama dia mengutuskan nabi-nabi kepada umat manusia pertama sekali adalah untuk membacakan kepada kita ayat-ayat Allah. Itu kerja Nabi. Kemudian kerja Nabi yang kedua, membersihkan kita daripada iktikad yang sesat. Kerja ketiga Nabi adalah untuk mengajar kita kitabullah, iaitu Al-Quran dan juga hikmah. Dan kerja yang keempat adalah supaya kita ini dikeluarkan daripada kesesatan. Ini surah Ali Imran ayat 164. Sebab itu muslimin muslimat sekalian, kalau kita kaji sebab utama Nabi-Nabi dihantar pada kita, tak lain tak bukan untuk proses pendidikan. Itu tujuan. Kerana manusia tanpa ilmu, dia sama saja seperti haiwan. Sebab itu meminjam falsafah orang putih, ni cakap orang putih sikit malam ni ya. Kata orang putih, if you want to be happy a day, make a party, go shopping. Kalau mu nak gembira sehari, gi shopping. Mu akan gembira sepi sehari je. Ataupun make a party, buat party. Bukan parti politik tak, parti hiburan lah, bubble party ke apa yang patut lah, parti jungle party ke. Asal party boleh gembira, tapi sehari saja. If you want to be happy a week, go holiday. Nak gembira seminggu, pergi bercuti. If you want to be happy a year, grow a garden. Kalau nak gembira setahun, tanam pokok. Suka tengok pokok besar keluar hasil, selagi tak kena kekau dengan beruk. Suka tengok dia besar. Kena usik beruk, sedih pula rasa, sedih, letih menjaga. Tapi if you want to be happy for a long time, develop a human being. Kalau mu nak gembira seumur hidup, bangunkan potensi seorang manusia. Sebab itu manusia kalau tak dibangunkan potensi dia, dia takkan jadi orang. Baik itulah hari ini tuan-tuan kita menengok, kenapa orang-orang sekarang fikir, kenapa orang Yahudi ni kuat sangat. Genap setahun dah serangan yang berlaku, tapi orang Yahudi masih lagi berada pada kedudukan dia sekarang. Apa sebab? Padahal kita ramai. Ni kata orang tua-tua, apa tanda burung perpat dalam semak mati tertindih. Apa tanda kiamat dekat? Muslim ramai tapi macam buih. Ramai tapi macam buih. Buih ni benda hak tak kuat. Kita duduk tepi pantai, kita tahu buih tara mana kuat. Tak kuat buih. Kenapa kita tak kuat? Kerana orang Yahudi ni, jahat-jahat dia sangat berkuasa kerana ilmu pengetahuan. Kerana ilmu yang dia miliki. Dia negara tak besar, orang dia pun tak ramai, tapi dia beza dengan kita, dia cerdik. Dan ini terbukti, mereka jauh lebih maju daripada kita dalam dunia ilmu. Tuan-tuan bayang, sejak 105 tahun, 174 orang Yahudi menang 15 dozen hadiah Nobel. Mereka menang 13 anugerah dalam bidang literature, 32 anugerah dalam bidang chemistry, 27 anugerah bidang ekonomi, 53 anugerah bidang fisiologi dan perubatan, dan menang 49 anugerah bidang fizik. Daripada 3 bilion umat Islam, hanya 4 saja dimenangi oleh orang Islam. Jangan kira hak Peace Prize, itu tak masuk. Nobel keamanan tak masuk, itu hadiah juri saja. Hak sumbangan 4 saja. Najib Mahfuz bidang literature, dengan Orhan Pamuk dapat bidang literature. 2 bidang sains, Abdul Salam dapat bidang fizik, seorang Ahmad Zawaili dapat bidang kimia. Orang Yahudi jahat macam mana, kita menyampah macam mana, ilmu yang dia miliki memberi cahaya kepada dunia. Ni bukan nak muji Yahudi malah ni, tak. Tuan-tuan, berapa jasa Yahudi? Program kita saja, berapa jasa Yahudi? Hak cipta barang, hak kita ceramah malam ni. Siapa cipta mikrofon? Siapa cipta mentor? Siapa cipta lampu? Siapa cipta speaker? Berapa banyak ciptaan orang Yahudi? Kalau kita nak pergi operate, pergi bius, siapa yang cipta bius? Benjamin Rubin nama dia. Dia Yahudi, dia dapat anugerah Nobel kerana cipta bius. Bayang kalau bius tak ada, tuan-tuan nak pergi operate, tak berani. Tak apalah benci kau dia, tak apa doktor, tak payah operate, tak payah bius, tak apa, dedeh gitu. Apa? Saya benci Yahudi. Try lah. Bukan hina dok kan? Oh, ustaz ni macam hina kami. Dok, bukan hina, cabar. Nak mencabar. Siapa cipta vaksin polio yang pertama? Mana ada penyakit polio dah sekarang? Yang cipta vaksin polio, Jonas Salk nama dia. Jonas Salk. Siapa yang mencipta ubat lawan leukemia? Gertrude Ilion. Semua Yahudi. Siapa yang mencipta vaksin hepatitis B?
Baruch Bloomberg, Yahudi. Siapa yang cipta ni jasa di tempat kita, pusat hemodialisis? Mesin hemodialisis siapa cipta? Mesin hemodialisis yang cipta Wilhelm Kolff. Dia orang Yahudi dan dia dapat anugerah Nobel. Ke ada orang nak boikot kat mesin hemodialisis? Tak apa, saya tanya sendiri. Tak boleh. Tak. Dia cerdik. Ni hak mudah, kita orang kampung nak faham mudah. Siapa cipta traffic light? Lampu isyarat. Bayangkan kita seberang takir tak ada lampu isyarat. Tuan-tuan nak keluar Sempang pun tak lepas. Kereta pun berang. Ada api hijau merah, oren. Bolehlah kita keluar masuk, berhenti. Siapa hak cipta lampu isyarat? Charles Adler. Dan dia Yahudi. Dia dapat anugerah Nobel. Cerdik otak dia. Dia buat 3 warna je. Hijau, merah, oren. Satu dunia faham. Hijau jalan, merah berhenti, oren standby berhenti. Tapi kita di Malaysia tak lah. Merah berhenti, hijau jalan, kuning kau tekan minyak ni lah. Berdiri tekan minyak. Berdiri. Bukan masa tekan, berdiri. Siapa cipta besi tahan karat? Stainless steel. Bayang kalau stainless steel tak ada, kita nak sembelih pihak haiwan, kan antara kehendak dalam kita nak korban, pisau kena tajam. Itu kehendak syarak. Bayangkan kalau tak ada stainless steel. Siapa yang cipta stainless steel itu? Benno Strauss. Dia orang Yahudi, dia dapat anugerah Nobel. Ni banyak telefon-telefon depan, rekod depan ni. Siapa cipta alat perakam? Charles Ginzburg. Dia orang Yahudi. Kita tengok YouTube, tengok video macam-macam orang rekod. Orang Yahudi cipta rekod. Ni mikrofon seperang hak depan ni, siapa dia cipta ni? Yang cipta ni Emil Berliner. Dia orang Yahudi. Dia cipta mikrofon untuk telefon. Untuk mikrofon untuk telefon. Mikrofon untuk telefon dan mikrofon yang kita guna. Jadi kalau kita tanya malam ni, kenapa Yahudi terlalu berkuasa? Jawapannya pendidikan, pelajaran, ilmu. Dan kalau kita soal muhasabah malam ni, kenapa umat Islam terlalu lemah? Kerana lack of education. Bahasa Inggerisnya jahil. Jahil. Kita kena mengaku kita jahil. Terutama di akhir zaman ni, keperluan kepada STI, Science and Technology Information, dan juga keperluan kepada STEM atau STEM, STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Zaman sekarang siapa yang tak kerti digital dikategorikan buta huruf. Tuan-tuan layak dapat kad OKU kalau tak kerti digital. Semua orang digital dah sekarang ni. Pergi restoran bandar, mana ada order pakai menu dah. Baca dinding ni tak ada. Scan belaka. Dia tak atas meja. Budak seorang tak ada. Ambil gambar sendiri, teh. Tobek habis. Order apa nak? Kerong kita klik. Kena kita pakai Nokia 3310. Kerah gitu. Tak boleh. Zaman dah berubah. Sebab itu mari muslimin muslimat. Nabi mari nak suruh kita jadi cerdik. Sebab itu wahyu pertama Iqra. Wahyu pertama tuan-tuan bukan suruh pergi Mekah. Wahyu pertama bukan suruh pergi berjihad. Wahyu pertama suruh Iqra, sekolah, ngaji, belajar, buat research. Jangan jadi bodoh. Sebab itu pagi-pagi kita doa dalam semayang subuh kita, mazhab kita. Kita doa apa yang kita minta? Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan aku petunjuk. Pagi-pagi buta kita minta kepada Allah supaya jangan jadi orang jahil. Kerana orang jahil ni tuan-tuan tak ada nilai. Dalam masyarakat, orang tak ada ilmu dimakan oleh orang cerdik. Maka ini kerja Nabi nak jadikan kita ni orang cerdik belaka. Tapi lah manusia ni tak semua orang minat nak jadi cerdik. Dia suka jadi bodoh, bahasa kasarnya. Dia selesa. Sebab itu kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia ni guru kepada Syibawih, seorang Abqari Lughatul Basri. Dia kata dalam dunia ni bab ilmu, ar-rijalu arba'atun. Manusia dalam bab mencari ilmu pendidikan ni ada 4 jenis. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri fadzaka ghafilun fanabbihuhu. Pertama sekali kategorinya adalah orang yang tahu tapi dia tak tahu bahawa sebenarnya dia tahu. Maka orang ini orang lalai. Mu kena ingatkan dia. Kategori yang kedua, wa rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzaka jahilun fa'allimuhu. Seorang lelaki atau seorang manusia yang tak tahu dan dia tahu dia tak tahu.
Ini orang jahil, mau kena ajar dia. Maknanya dia ngaku dia tak tahu. Dia tak reti, dia ngaku dia tak reti. Ada jenis ketiga, wa rajulun yadri wa yadri annahu yadri fazaka aqilun fattabi'uhu. Manusia jenis ketiga adalah dia tahu dan dia tahu, maka itu orang alim, mau kena mengaji dengan orang macam ni. Dia tahu apa yang dia tahu, bukan pura-pura tahu. Yang bahaya yang keempat, wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri fazaka ma'ikun fahzaru. Orang yang keempat adalah dia tak tahu dan dia tak tahu dan dia itu tak tahu. Dia ngajar pula orang. Ya, ini orang yang bodoh, jangan kau tinggalkan mereka, kata Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang kita dapati sekeliling sekalalang kita sekarang, ramai pesen orang hak keempat ni. Dia tak tahu mana, ilmu tak tahu mana, tapi pura-pura tahu. Bila dia pura-pura tahu, rosak masyarakat. Sebab itu saya nak mengajak adik kakak pada malam ini, marilah kita jadi orang daripada orang yang kurang ilmu kepada orang yang berilmu. Dari orang yang ragu-ragu, sok dan waham, naik ke tingkat jazam. Daripada tingkat jazam naik pula ke peringkat yakin. Saya menyeru kepada tuan-tuan, puan-puan, adik kakak, mari kita pakat, mari ngaji. Tadi Datuk Seri telah pun sebutkan, peluang mengaji percuma diadakan. Dia tiap minggu hari Jumaat ada kelas pengajian di dataran kita ini. Mari mengaji. Mengaji ini menyebabkan kita ni berilmu. Dalam Islam, perkataan ilmu, kalau Quran, kita kaji Quran ni, ahli Quran ada ramai. Dalam Quran, perkataan ilmu diulang lebih banyak daripada perkataan agama. Perkataan ilmu diulang sebanyak 105 kali. Perkataan agama disebut 103 kali. Bahkan kata ulama, kalau sekali dengan kata jadian, perkataan ilmu kalau dipecah jadi 744 kali. Dia adalah pendetilannya, alima 35 kali, ya'lamu 215 kali, i'lam 31 kali, yu'lam sekali, ilmun 105 kali. Campur-campur 744 kali. Kenapa ilmu lebih banyak diulang daripada agama? Sebab orang beragama tanpa ilmu, dia sesatkan semua orang. Semua orang tak betul, sebab dia tidak bermula dengan ilmu. Baik, itulah kalau kita balik kepada sirah Nabi SAW, disebabkan tujuan utama diutuskan baginda kepada umat manusia adalah untuk mencerdikkan manusia. Jadi baginda begitu giat mengadakan kelas-kelas pengajian. Sebaik saja Nabi kita tiba di Madinah Al-Munawwarah. Kenapa Nabi giat? Sebab masa di Mekah tak dan. Di Mekah kan zaman masa tu dikejar-kejar oleh musuh. Zaman kena PKP, kena sekat macam-macam. Permit tak ada, tauliah tak ada, benda-benda tak ada, susah. Nak buat kelas ceramah susah. Tapi bila dah pindah ke Madinah, mereka dah ada kuasa, mereka ada kekuatan, maka kelas-kelas pengajian itu begitu meriah. Maka kata para ulama, ramailah sahabat-sahabat mari mengaji. Termasuk yang dah tua-tua. Ini kena ingat, ada setengah orang, bila kita kata marilah ada kelas pengajian, tak mus, dah tua dah, mati, nak mati lah. Ngaji apa nak mati lah ni. Jangan cakap begitu. Majoriti sahabat hak mari mengaji, semua tua-tua. Sayyid Muhammad Abdul Hail Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi, dia pernah menulis satu bab khusus dalam karyanya berjudul Nizamul Hukumah Islamiyah Al-Musamma At-Tartibul Adariyah. Dia ada ceritakan bab tentang bagaimana semangatnya para sahabat Nabi pergi mengaji walaupun umur sudah tua. Dia buat satu bab tajuknya Hirsus Sahabah ala Ta'allum wahum kibarun. Sahabat masih lagi semangat walau umur dah tua. Kata Syekh, waqad ta'allama ashabu Rasulillah fi kibari sinnihim. Sesungguhnya para sahabat Nabi ramai hak mari mengaji umur sudah tua. Sebab itu jangan sekali-kali bagi alasan tidak mahu mengaji, tidak mahu belajar kerana umur dah tua. Wala yaqulul kabir, janganlah seorang yang tua tu berkata la ata'allamu li'anni la ahfazu. Lianna sahabata ta'allamu wa hum kibarun syuyukhun wa kuhalun.
Jangan kamu sebut kamu dah tua, tak mampu nak menghafal, otak dah benak, dah berkarat dan macam-macam. Kerana sahabat-sahabat Nabi ramai mengaji di usia antara 30 sampai 50 tahun. Tengok sahabat Nabi semua usia meningkat. Abu Bakar, Omar, Osman bin Affan, Khalid Al-Walid, Hamzah Abdul Muttalib, Talha bin Ubaidillah, Abdullah bin Jahash, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Harisah, Abu Sinan bin Muhsin dan ramai lagi. Semua tu sudah pun tua-tua. Ada pula yang kata, tak buang ngaji ustaz, kita ni orang puan jaga tok laki sudahlah. Jaga air minum pakai dia nak minum apa. Hari Jumaat nak mari ngaji kan lapar pula, duduk di rumah. Biarlah saya jaga suami je. Dah tak mau ngaji kak? Tak apalah, saya cari pahala mengaji, duduk di rumah saja. Jangan begitu. Zaman Nabi, muslimat pun datang mengaji. Muslimat, kaum wanita begitu ramai datang mengaji. Sebab itu, ini ada perkongsian menarik tentang kehebatan wanita dalam bab mengaji. Dr. Muhammad Akram Nadwi, ni daripada Pusat Pengajian Islam University Oxford di England. Dia pernah buat satu buku Al-Muhaddithat, The Women Scholars in Islam. Dia tulis buku tentang ulama wanita dalam Islam. Ini kan jarang tak? Biasa ulama lelaki. Rupanya ulama ramai perempuan, tapi tidak ditonjolkan. Padahal ulama-ulama kita ramai mengaji dengan ustazah, tapi tidak dinyatakan dalam sejarah. Itu dibuatkan kajian. Zaman Nabi disebutkan oleh Dr. Muhammad Akram Nadwi dalam catatan Ibn Sa'ad dalam Tabaqat dia. Zaman Nabi 16.5% ataupun lebih kurang 1,200 orang wanita adalah perawi. Zaman Nabi 1,200 wanita perawi. Sebab itu kita orang Islam sampai sekarang banyak termakan budi dengan sahabat-sahabat wanita yang banyak meriwayatkan hadis penting. Apa contoh? Hadis kalau bab wuduk, air semayang, itu perempuan bawa. Iaitu hadis itu dibawa oleh Rubiah Muawid bin Afrah radhiyallahu anha. Dia sendiri riwayatkan 44 hadis. Mengaji dengan Nabi. Begitu juga antara perawi zaman Nabi yang terkenal dan handal, Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni dirakamkan sebagai salah seorang daripada 7 perawi hadis paling banyak hafal hadis. Dia sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadis, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berapa hadis Abu Hurairah hafal? 5,374 hadis. Aisyah berapa hadis dia hafal? 2,210 buah hadis. Hadis Aisyah banyak kualiti tinggi. Sebab temanya tentang jihad misalnya. Kenapa banyak jihad daripada Aisyah? Aisyah berani tanya pasal jihad. Kerana dia marah asyik orang lelaki pergi perang. Bapa orang perempuan tak boleh. Jadi tu banyak jihad daripada Aisyah. Daripada 10 periwayat wanita yang meriwayatkan hadis, 5 daripadanya adalah isteri-isteri Nabi. Seorang daripadanya adalah anak tiri Nabi, Zainab binti Abi Salamah. Seorang lagi sepupu Nabi nama Fahitah binti Abu Talib, ataupun sekarang orang kenal nama dia Ummu Hani. Itu popular lah cerita Ummu Hani ni. Seorang lagi kakak ipar Nabi, Asma binti Abu Bakar. Seorang lagi, ada 2 orang lagi yang tidak ada hubungan keluarga dengan Nabi, iaitu Nasibah binti Ka'ab atau panggil Ummu Atiyah, dan seorang lagi Safiyah binti Syaibah. Zaman Nabi, baginda buat banyak kelas-kelas khas untuk wanita. Sebab itu saya percaya, sebagaimana yang Datuk Seri sebut tadi, kelas-kelas pengajian, saya yakin hak mari ramai orang perempuan. Orang perempuan dia semangat mengaji ni luar biasa. Saya dulu jaga masjid lama, Masjid Negeri Pahang. Jadi kita boleh tengok muslimat kelasnya aktif. Kalau persatuan wanita muslimat aktif, macam-macam program dia buat. Khatam Qurannya, nuzul Quran, semua dia anjur untuk sama-sama dia. Begitu aktif. Dan zaman Nabi memang banyak kelas-kelas wanita diwujudkan. Asma binti Umais radhiyallahu anha, dia sendiri riwayatkan 24 hadis. Dia antara orang yang berani minta dengan Nabi supaya dibuatkan kelas-kelas pengajian khas untuk muslimat. Jadi kepada ibu-ibu sekalian, jangan tak mari kelas pengajian. Kalau orang kata, ni kelas-kelas mengaji ni orang lelaki je, tak betul, ilmu sesat. Hak boleh, hak mengaji ni lelaki dan perempuan. Talabul ilmi faridah ala kulli muslim wa muslimah.
Menuntut ilmu ni wajib untuk lelaki dan perempuan. Sebab itu tadi saya sebut, tokoh-tokoh ulama ramai wanita sebenarnya. Kalau kita rujuk kajian zaman tabi'in, ada catatan daripada Ibnu Hibban. Zaman tabi'in, perawi hadis ada 90 orang. Tapi kata Imam Az-Zahabi, ulama dan perawi wanita, dia punya integriti sangat tinggi, walau jumlahnya tak ramai. Dalam kitab Mizanul I'tidal ada dicatatkan 4,000 nama perawi yang suka berdusta. Ada 4,000 nama. Daripada 4,000 nama, tak ada seorang pun perawi wanita. Maknanya muslimat kalau jadi ulama, integriti dia tinggi, amanah, tidak nipu. Kalau betul-betul, tak betul, tak betul. Sebab itu tokoh-tokoh ulama wanita ramai. Cicit Nabi misalnya Nafisah binti Zaid bin Hasan bin Ali bin Abi Talib, ini adalah guru kepada Imam Syafi'i. Begitu juga Ummu Umar As-Sakhafiyah, ini guru kepada Imam Ahmad. Ibn Hajar Al-Asqalani pernah berguru dengan lebih pada 30 orang ustazah. Imam As-Sakhawi pernah berguru dengan lebih daripada 40 orang ustazah. Imam As-Suyuti berguru dengan lebih daripada 33 ustazah. Begitu juga Ibnu An-Najjar misalnya, ishtamalat masyikhatihi ala 3,000 syaikhun wa 400 imra'atun. Guru Ibn Najjar, Ibnu Najjar 3,000 orang dan 400 daripadanya adalah ustazah. Dan bukan sekadar dalam bidang hadis, termasuk juga dalam bidang-bidang lain, misalnya Sya'wana, Fakhrun Nisa, Fatimah Nisapuri, Qurratu Ain. Ini semua ulama dalam bidang tasawuf. Sebab itu saya nak beri semangat kepada muslimin muslimat, khususnya kaum ibu, mari mengaji. Sejarah mencatatkan orang perempuan pun hebat dalam bidang mengaji. Tapi sekali lagi ramai orang kata, tua dah ustaz, nak pergi apa ngaji, tua dah ni nak mati. Jangan kata begitu. Walau berapa pun umur, menuntutlah ilmu. Tapi menuntut ilmu ni yang terbaik usia muda lah. Macam umur adik-adik kita hak berqasidah tadi, ini umur yang baik. Sebab umur muda ni hati terang. Orang umur muda ni masa lapang, dia tak ada benda nak kejar. Kita nak kejar anak sekolah lagi, nak kejar van sekolah lagi, nak kejar tok laki nak balik minum air lagi, macam-macam nak kejar. Dia tak ada benda nak kejar, dia qasidah 20 minit tak ada masalah dia. Dia okey, dia tak ada benda nak kejar. Baik itu disebutkan oleh ulama, at-ta'allumu fi saghir kan naqshi 'alal hajar wa ta'allumu fil kabir kan naqshi 'alal ma'. Mengaji waktu muda serupa mengukir atas batu. Tapi mengaji di waktu tua umpama mengukir di atas air, hilang sokmo. Mengukir atas air ni hilang sokmo. Apa hari ni esok lupa, apa hari ni esok lupa. Tapi tidak jadi masalah. Sebab kadang-kadang kita nak ngaji masa muda tak dan. Masa umur sekarang, umur penceng, barulah berkesempatan. Tapi tidak ada masalah. Sebab itu di kalangan para ulama, ada di kalangan mereka hak mula mengaji di usia tua. Siapa sebagai contoh? Ibn Hazm. Ibnu Hazm dia belajar fiqh, umur dia 26 tahun. 26 ni lambat. Adik-adik kita baru belasan tahun dah ngaji fiqh dah. Di umur 26. Kalau first degree, orang dah habis dah sama master dah tu. Dia baru nak belajar fiqh. Kenapa umur 26 baru dia mula nak mengajar? Sebab sebelum tu dia tak minat nak belajar agama. Tiba-tiba dia satu hari dia pergi masjid nak sembahyang jenazah. Bila dia pergi masuk di masjid, dia terus duduk. Orang marah ke dia, ente ni tak reti adab masjid. Masuk masjid kena buat tahiyat masjid dulu, barulah nak duduk. Oh, dia malu. Dia kata, Allah, aku benda-benda gini pun aku tak reti. Kemudian dia pun sembahyang jenazah. Habis sembahyang jenazah, dia hantar jenazah balik tu sembahyang asar di masjid. Habis sembahyang asar, dia pun nak buat sembahyang sunat. Kena marah lagi dengan orang. Mu lepas asar nak sembahyang sunat. Jadi dia kata, jahil sungguh aku ni. Masa tu umur dia dah tua dah, umur 20 lebih. Jadi dia kata, tak ada jadi gini. Akhirnya dia berminat nak mengaji. Dan dia menjadi ulama yang besar. Dia ni
guru yang pertama kali memperkenalkan kitab Imam Malik, Al-Muwatta' dan sebagainya, mengajar dia satu persatu dan akhirnya dia jadi ulama. Begitu juga Imam Al-Qaffal. Imam Al-Qaffal ni tokoh mazhab Syafi'i. Qaffal ni maknanya pembuat kunci. Dia memang daripada muda kerjanya buat kunci saja. Dia bukan ustaz. Dia kerja buka kedai kunci. Lepas tu panggil dia Al-Qaffal. Masuk umur 30, dia berasa nak mengaji agama. Dia belajar, akhirnya menjadi seorang tokoh dalam mazhab Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Qaffal. Begitu je Zakaria Al-Ansari rahimahullah. Belajar fiqh umur dah 26 tahun. Kenapa dia jadi nak belajar agama? Sebab dia pergi ke pasar, nampak jubah dengan kopiah comel. Dia pun beli jubah. Bila dia pakai jubah dengan kopiah tu, tokai kedai marah ke dia. Hei anak muda, mu tak layak pakai jubah. Ini jubah mufti. Ini kopiah orang balik Mesir. Seolah begitulah. Mu tak layak pakai kopiah merah balut dengan putih tu. Tak layak mu pakai. Jadi dia rasa malu sangat. Jadi dia berazam untuk mengaji. Sama juga Sultanul Ulama Izzuddin Abdul Salam. Ini semua orang yang dah berumur baru belajar. Bahkan tuan-tuan puan-puan, ada juga di kalangan ulama umur dah lebih 50 baru nak ngaji agama. Ada umur dah 50. Siapa contoh umur dah 50 baru nak ngaji? Imam Al-Kisai rahimahullah. Ini ulama besar. Siapa Imam Al-Kisai? Dia gini, kalau kita dalam fiqh, kita ada Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, ada Imam Ahmad bin Hanbal, kemudian ada Imam Syafi'i. Ni dalam fiqh. Kalau dalam ilmu akidah, kita ada Al-Asy'ari dengan Al-Maturidi. Kalau dalam ilmu tasawuf, kita ada Imam Junaid Al-Baghdadi dengan Imam Al-Ghazali. Dalam ilmu hadis, kita ada Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Dalam ilmu tafsir, kita ada Imam At-Tabari, Ar-Razi, Al-Qurtubi, As-Suyuti dan ramai lagi. Dalam ilmu kiraat, ni ilmu Quran, kita ada namanya Imam Al-Kisai. Ni kiraat Al-Kisai ni dulu merupakan salah satu daripada bacaan dalam disiplin kiraat 7 yang dihimpunkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam matan Asy-Syatibiyah. Kalau tuan-tuan hak minat Quran, kita ada guru Quran juga. Saya cadangkan Datuk Seri kalau dapat kita buka kelas pengajian kiraat. Ini sangat bagus. Ilmu yang semakin ditinggalkan. Ilmu kiraat ni ilmu yang orang semakin lupa. Dia ilmu paraik, kiraat ni orang dah tak belajar sangat. Paraik mungkin susah sebab nak ngira. Kiraat ni kalau tak ngaji, ilmu ni akan habis. Sebab sekarang ni mak tahfiz pun dah tak tumpu pada kiraat. Sedangkan mak tahfiz dulu perjanjiannya, dia mesti buat ma'had tahfiz wal kiraat. Dia mesti ada kiraat di dalam itu. Tapi sekarang banyak ma'had tahfiz, dia tahfiz saja. Dia dah tak ada kiraat. Kenapa tak ada? Orang nak ngajar tak ada. Ilmu ni dah makin ditinggalkan. Dia bacaan 7 ni, dia ada bacaan Nafi' bin Nu'aim Al-Madani. Ini orang Madinah. Anak murid dan perawinya nama Qalun dan juga Warash. Kemudian ada bacaan Imam Ibn Katsir Al-Makki. Ini orang Mekah. Murid dan perawinya Al-Bazi dan juga Kumbul. Ada bacaan Imam Abu Amru Al-Ala Al-Basri. Ini orang Basrah di Iraq. Anak murid dan perawinya nama Ad-Durri dan juga As-Susi. Ada Imam Ibn Amir atau Abdullah bin Amir Ad-Dimashqi. Anak murid dan perawinya nama Hisham bin Ibn Zakwan. Ada bacaan Imam Asim ataupun Abu Bakar Asim Al-Kufi. Anak muridnya dan perawinya nama Syu'bah dan juga Hafs. Ada bacaan Imam Hamzah bin Habib, orang Kufah. Anak murid dan perawinya nama Khalaf dan Khalad. Dan yang ketujuh Imam Al-Kisai ataupun Abu Hasan Ali Hamzah Kisai, ini orang Kufah. Anak murid dan perawinya nama Abu Al-Haris dan Ad-Duri. Kalau saya tanya malam ni serekat jarang je lah. Kita di Terengganu ikut kiraat hak mana? Kita ikut kiraat yang mana? Kita di Terengganu Darul Iman. Kita punya bacaan kita kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Kenapa? Sebab dalam kajian kita di Malaysia ini, kiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi first class lah bagi kita. Sebab dia paling masyhur, Hafs paling masyhur. Sebab sanad dia berakhir dengan 5 sahabat Nabi yang pernah baca dengan depan Nabi.
Hafs pernah berguru dengan Asim. Asim pernah talaki dengan Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat besar Nabi, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu ajma'in. Yang ni saya tak urai beria lah, kan tak cerita maulid kita. Ustaz-ustaz ramai ada, kita ngaji. Bagus ilmu qiraat ni. Tapi orang kita, kalau ilmu disiplin Quran, antara tajwid, taranum dengan qiraat, dia suka taranum. Kalau kelas taranum penuh. Kalau kelas tajwid, hok tula, hok mari, susah. Sebab nak kena hafal. Mat itu, mat ini, macam-macam. Taranum orang suka, sebab orang kita suka belagu. Qiraat ni percayalah, kalau tuan-tuan mengaji, tuan-tuan akan jadi suka. Cuma bacaan Al-Kisai ni tidak diangkat menjadi bacaan rasmi negara-negara Islam. Sebagaimana riwayat Haus daripada Imam Asim, kita guna di Malaysia. Kalau riwayat Warash, mendominasi bahagian utara Afrika. Kalau bacaan Qalun, itu bacaan di Libya. Tapi qiraat Al-Kisai ni dulu, satu masa dulu diamalkan meluas di Kufah, iaitu tempat Imam Al-Kisai bermukim ketika itu. Ramai ulama yang meriwayatkan qiraat Al-Kisai melalui perawinya Abul Haris dan juga Ad-Durri. Sebab itulah Imam Al-Kisai dia pernah menjadi guru dan pakar rujuk Al-Quran pada zaman pemerintahan Khalifah Harun Ar-Rashid, dan dia ditugaskan untuk meriwayatkan bacaan Abu Amru dan Imam Hamzah kepada anak-anak khalifah. Al-Kisai ini kalau bacaan dia ada persamaan dengan bacaan gurunya Imam Hamzah, khususnya pada imalah, kalimat yang ada huruf ya di akhir. Macam kita hal ataka hadithul ghasyiyah, itu bacaan kita. Itu kalau bacaan dia hal ataka hadithul ghasyiyah, lain sikit bacaan dia. Kalau amilatun nasibah, dia baca amilatun nasibah tasli naran hamiyah tusqa min ainin aniyah wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sedap pula ngaji qiraat ni. Sebab tu saya cadangkan, kalau puan-puan ada guru yang bagus, belajar qiraat seronok. Tapi jangan baca suka-suka depan orang. Nanti orang kata kita sesat ayopim macam-macam. Abu Ya apa susah. Sebab orang tak ada ilmu. Orang jahil ramai. Luar ni orang bodoh ramai. Orang alim tak ramai. Jadi kalau kita ada ilmu tu, kita amal untuk diri kita. Jangan Tok Imam bawa dalam semayam, melompat makmur nanti. Ghairil maghdubi alaihim waladdallun. Sah bacaannya, tapi makmur amun belaka. Pening, sebab orang bodoh ramai. Dia ilmu ditinggalkan, ilmu qiraat ni. Tapi balik pada cerita Al-Kisai tadi, dia start mengaji umur 40. Tapi akhirnya menjadi ulama besar dalam bidang Quran. Lepas tu tuan-tuan jangan rasa lambat. Sebab saya selalu jumpa kalau orang di masjid, dia dah start ngaji, dengar ceramah apa semua. Kadang kita suruh dia ngajar ke baca hadis tu. Oi, saya tak erti ustaz, saya bukan ustaz, saya baru nak start. Jangan gitu. Ulama semua start lambat lah ke? Nak tunggu sekolah agama, kita betulan tak sekolah agama sampai sudah tak jadi ustaz, tak gitu. Penceramah nasional peringkat kebangsaan pun berapa ramai bukan sekolah agama. Malah sebut nama. Saya ingat 3-4 orang. Hak bukan sekolah agama. Bukan produk sekolah Arab, sekolah menengah biasa, sekolah sains, sekolah menengah kebangsaan. Baik tu adik-adik jangan ingat saya sekolah menengah je tak boleh jadi ustaz. Jangan. Berapa ramai penceramah adalah sekolah menengah biasa. Hak sekolah agama belum tentu lagi. Belum tentu lagi jadi penceramah, jadi ulama, belum tentu. Sebab itu ngaji. Kita belajar ni tuan-tuan, ilmu ni bukan kira umur. Terus bersemangat mengaji ni lagi dan 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 lagi sampai kita tak ada lagi. Itulah sifat orang mengaji. Mengaji je sampai kita tak ada lagi. Banyak nak diterangkan tapi malam Jumaat ni tidak bagus, tidur terlampau lewat.
Sebab hari esok nak sembahyang Jumaat, nak bentang sejadah. Jadi tidur awal sikit lah. Jadi saya kira sekadar itulah dulu sembang-sembang malam ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah sama-sama kita menadah tangan berdoa. Moga majlis diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa li syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan, sihatkanlah tubuh badan kami, sembuhkanlah penyakit-penyakit kami, terangkan hati kami, tetapkanlah iman kami, molekkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan. Kabulkan segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itulah, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.